Aku akan ceritakan pengalaman seram sepanjang aku menyewa kat rumah berhantu. Sehinggalah penunggu kat situ dah tak berani kacau aku lagi. Perkara ini terjadi masa tahun 90-an. Masa aku pindah ke rumah tu, anak aku 2 orang berumur 3 dan 2 tahun. Aku pindah kat situ sebab tadika, sekolah agama, sekolah rendah dan sekolah menengah semua dekat. Aku pindah ke rumah tu waktu malam. Kami semua tidur di ruang tamu sebab aku dan suami akan kemaskan semua barang-barang tu esok. Ada orang bagi tahu aku, kalau nak tahu rumah tu berhantu atau tidak, sebelum tidur cakap macam ni. Kat rumah ni ada hantu tak? Kalau ada, aku nak tengok. Selepas aku cakap macam tu, aku pun tidur. Dalam pukul 3 pagi, tiba-tiba aku rasa lantai bergegar. Macam ada tapak kaki yang besar sedang berjalan ke arah aku. Belum sempat aku buka mata dan bangun, badan aku terasa dihempap oleh benda yang besar sehingga aku rasa susah nak bernafas. Selepas baca 3 kul, akhirnya aku berjaya bangun dalam keadaan berpeluh. Lepas tu aku cakap, "Oh, ada hantu rupanya kat rumah ni. Aku tak kacau kau jangan kacau aku." Lepas tu, aku tidur balik. Esoknya, penyewa yang menyewa sebelum ni datang ambil barang yang dia tertinggal masa pindah hari tu. Dia tanya aku, "Malam tadi tidur okey ke? Tak ada apa-apa gangguan ke?" Aku tanya dia balik, "Rumah ni ada masalah ke? Ada hantu ke?" Dia bagi tahu aku, dia sanggup duduk rumah ni 2 bulan je. Tiap-tiap malam Jumaat, ada bau kemenyan yang sangat kuat dari dalam bilik. Anak dia selalu menangis ketakutan. Tak boleh dibiarkan bersendirian. Bila malam je, dia rasa seram. Kalau suami dia kerja malam, dia sanggup tumpang rumah jiran sampai suami dia balik. Aduh, menyesal aku pindah kat rumah ni. Aku baru je pindah, takkan nak pindah lagi. Barang-barang pun belum kemas lagi. Letih angkut barang tak hilang lagi. Aku cakap dengan suami, kita cuba duduk dulu. Mana tahu kot-kot hantu tak kacau kita. Lepas tu, 2 malam berturut-turut, aku mimpi. Ada seorang perempuan bersama dengan 2 orang anak datang rumah aku. Anak-anak dia sebaya dengan anak-anak aku. Perempuan tu kata, dia pun duduk rumah ni juga. Lepas tu dia kata, dia nak balik. Dia terus buka pintu dapur rumah aku. Terkejut aku. Memang ada rumah lain yang bercantum dengan rumah aku. Kemudian dia cakap lagi dengan aku. Kita duduk di rumah yang sama. Hari keempat, adik tuan rumah pula datang. Dia tanya, "Okey ke duduk rumah ni? Malam-malam tak ada gangguan ke?" Aku jawab, "Setakat ni boleh tahan lagi." Pelik, dah 2 orang tanya perkara yang sama. Aku tanya dia, apa masalah rumah ni? Dia pun mula bercerita tentang rumah sewa ni. Rumah ni baru buat je. Aku penyewa yang ketiga. Penyewa pertama, suami isteri. Tak ada anak, berumur lingkungan 40-an. Isteri dia tu cantik, tak puas mata memandang. Suami isteri tu tak berapa sangat nak campur dengan jiran-jiran. Isteri dia cuba goda tuan rumah. Dia panggil tuan rumah tu datang masa suami dia tak ada kat rumah. Ada orang nampak dan bagi tahu isteri tuan rumah. Bila isteri tuan rumah tu datang ke rumah sewa tu, dia terus menjerit panggil nama suami dia dari luar rumah. Tiba-tiba 3 cermin tingkap kat rumah sewa tu pecah. Tak tahu apa sebabnya. Tuan rumah tu terus keluar bila dengar jeritan isteri dia. Isteri tuan rumah tu terus halau penyewa tu. Seminggu selepas tu, pasangan suami isteri tu pindah keluar dari rumah tu pada waktu malam. Tak ada siapa pun perasan bila diorang keluar. Selepas pasangan tu pindah, tuan rumah masuk ke dalam rumah untuk bersihkan rumah sewa tu. Sebab ada penyewa baru yang nak masuk. Bila buka pintu, dia tercium bau yang sangat busuk. Bau tu datangnya dari najis manusia yang ditinggalkan di merata-rata dalam rumah tu.
Masa nak mencuci najis tu, 2 kali dia ditolak hingga jatuh. Padahal hanya dia seorang je kat rumah tu. Dia terus keluar bila badan dia dah terasa seram sejuk. Lepas tu tuan rumah minta tolong 2 orang lelaki cuci najis tadi. Mereka cuci tanpa ada gangguan. Tapi esoknya mereka demam. Tuan rumah tu tahu memang ada hantu yang kuat kat rumah tu. Mereka panggil seorang ustaz untuk pagarkan rumah sewa tu dengan bacaan ayat-ayat suci. Sekejap je hantu tu hilang. Lepas tu hantu tu datang balik. Siapa je yang masuk rumah tu akan kena tolak. Tuan rumah pun panggil bomoh untuk halau hantu yang ada kat rumah sewa tu. Bomoh tak berani nak datang sebab bila je tuan rumah cakap dia nak jumpa bomoh, hantu rumah sewa tu dah datang serang bomoh tu. Sampai ada bomoh yang kena cakar dengan hantu tu. Ada saudara yang cadangkan mereka ambil bomoh siam yang handal, tapi kena ambil di Thailand. Mereka terpaksa pergi Thailand untuk bawa bomoh siam tu ke rumah sewa mereka. 16 jam perjalanan dengan kereta pergi dan balik dari sini ke Thailand. Memang banyak duit yang habis untuk pulihkan rumah tu. Bila bomoh siam dah sampai ke rumah sewa, dia sembelih ayam hitam dan gantung pada pokok rambutan belakang rumah sewa. Darah ayam tu dibiarkan menitis hingga kering. Lepas tu baru boleh buang bangkai ayam hitam tu. Pokok rambutan tu betul-betul di belakang rumah sewa aku. Bila buka je pintu dapur, akan jumpa pokok rambutan tu. Baru aku perasan, patutlah 2 malam aku mimpi perempuan dan 2 orang anak tu kata kita duduk rumah yang sama. Hantu yang ada kat pokok rambutan tu, agaknya hantu yang bomoh siam tu suruh jaga rumah sewa ni dari serangan hantu jahat. Aku dan suami mula cuak bila dengar cerita penyewa sebelum aku dan adik tuan rumah. Kami pun bincang dan buat keputusan kami tetap akan duduk kat rumah tu selagi kami mampu. Tunggu episod seterusnya, aku akan ceritakan pengalaman seram sepanjang aku menyewa kat rumah tu.